Okay. Are you coming back to college anytime soon? Yes, no? Adakah anda perlu atau adakah anda masih boleh tak balik ke college? Okay. Experiment 4. Experiment 4 is actually talking about gases. Gases law. Kalau siapa kelas yang dah ada masuk experiment 4, topic 5, ya experiment 4 adalah topic 5 kita nanti, yang di mana kita akan banyak cerita pasal gas. Calculation pasal gas, ideal gas law, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law and so on. Tapi untuk eksperimen ni kita fokus hanya pada Boyle's law and Charles law. Saya bincang juga soalan pre-lab. Saya akan bincang data, saya akan bincang more on teori apa yang Boyle's law cakap and apa yang Charles law cakap. Okay? Tanya, boleh ada apa-apa boleh tanyalah. So, experiment for Boyle's law, kita masuk dulu kepada Boyle's law. So, what is Boyle's law saying that? Kalau kamu Google pun kamu akan dapat terus ayat-ayat ni. Semua hantar pre-lab yang elok. Pre-lab memang tak ada salah lah, cuma graph code banyak yang problem sikit. Boyle's law, state the volume of fixed amount of gas inversely proportional to its pressure at constant temperature. Okay, just nak tambah sedikit. Bukan setakat constant temperature. Dalam semua gas, okay, before we go into that, dalam semua gases law, kita akan ada 4 benda yang kamu kena pay attention. Okay, ada 4 benda, ada 4 orang kata variables. Kita boleh ada temperature. Okay, kita boleh ada volume. Kita boleh ada pressure. Betul? Dan kita boleh ada amount. Amount yang biasa kita kata number of mole. So, dalam setiap Boyle's law dengan Charles law, 2 kena sama, 2 kena ubah. So, dalam Charles law pun sama, 2 kena sama, 2 kena sama, 2 kena ubah. So, dalam 4 ni, 2 je boleh ubah, 2 lagi mesti kena sama. Tu je, tak ada apa pun. Okay? So, kalau kita tengok Boyle's law, volume of a fixed amount of gas, bermakna yang sama. Alright, yang kena kekal same ataupun kita panggil constant dalam kimia, yang kena kekal sama dengan tu adalah number of mole. Bilangan gas tak berubah. Dan kita tengok sikit diagram yang Miss Wong bagi. Macam mana Miss Wong nak tunjukkan bahawa benda ni mempunyai volume yang sama. Volume yang sama pula. Number of mole yang sama, amount yang sama. Cuba kira titik-titik dia. Okay, saya harap cukup besar. Cuba kira titik-titik dia yang ada kat sini. Okay. Kamu akan perasan titik setiap satu, titik pada dua-dua bekas adalah sama. Kita ada 12 titik kat sini. 12 titik. Kat sini pun kamu akan ada 12 titik. Nampak? So what I'm trying to show, kenapa saya guna gambar yang macam ni, sebab saya nak tunjuk kat kamu number of mole kamu sekarang sama. Number of mole, saya suka guna number of mole. Sebab bila dalam formula kamu boleh nampak terus. Tapi bila ayat, dia suka guna amount. Fixed amount of gas. Fixed amount of gas tu sebenarnya number of mole. Okay? Settled. State that the volume of the fixed amount of gas is inversely proportional to pressure. Bermakna yang berubah. The things that right now changing, benda yang akan berubah, change, adalah volume dengan pressure. Okay? Dan satu lagi yang constant temperature. So 4 benda. Remember I say just now 4 benda? Pressure, volume, temperature, number of mole. 4 benda tu, 2 kena sama, 2 kena ubah. So kalau change adalah volume dengan pressure, sama mesti adalah number of mole dengan temperature. Okay? Benda tu takkan ubah. Benda ni adalah apa yang Boyle's law cakap. Okay? Kalau tak nak buat ayat, buat macam ni je lah. So, next, kita tengok sikit kat sini. Gambar kita. Okay, kecilkan balik lah, besar sangat. Okay, kita tengok balik gambar kita. Looking at your picture, kita ada 2 volume. Benda ni adalah konsep logik weh. Untuk saya benda ni logik. Betul. Dalam tu ada gas yang sama. Betul? So sekarang volume dia besar ni. Volume dia 500 ml. Satu botol 500 ml. Ya, volume dia 500 ml. Betul? Tak ada tekanan. So tak ada tekanan sekarang. Just like that lah. Alright. So what happen adalah bila Miss Wong bagi tekanan. Pressure apply. Betul. So what happen to the volume? Saya boleh penyekkan dia. Sebab apa?
So Q boleh pendekkan dia. Betul? Bila saya tekan, dia boleh berubah. Sebab apa? Sebab volume berubah. Alright? Bila kita letak tekanan, botol kamu boleh jadi makin kecil berbanding dengan tadi. Sebab tekanan menyebabkan volume berkurang. Alright, bila kamu ada satu plastik, bila kamu ada apa-apa Tupperware yang kamu boleh tekan, janji benda tu kamu boleh tekan, kamu adalah tekanan tu. Kamu adalah pressure tu. Kamu apply pressure, volume akan jadi kecil. And you can see from my diagram over here. Yang ni pressure P1 dengan P2. Fikir logik, tengok pada drawing dia, P1 lebih tinggi atau P2 lebih tinggi, Asrul? Tekanan mana lebih tinggi, P1 atau P2? P2. P2 is higher than my P1. Agree? And guys, volume. Kita cerita pasal pressure dan volume. Kita dah jumpa pressure. Dan kenapa Azrul akan kata P2 lebih tinggi? Tengok volume. Ni adalah kawasan dia. Sekarang gas saya duduk pada volume pertama. Ni adalah volume pertama. Besar ni. Volume kedua, besar ni je. So, volume berkurang. Okay, kamu nampak kat sini adalah volume berkurang. V2 is smaller than V1. V2 kurang, alright, berbanding V1. Nampak? Sebab apa? Sebab tekanan kat sini lebih tinggi. Pressure kat sini lebih tinggi. Agree? Dan yang paling penting, titik-titik dalam tu, amount dalam tu berubah tak? Tak berubah. Titik dalam tu kekal sama. Betul? So soalan saya, nak sambung sikit lah. Pressure dengan volume adalah inversely proportional. Dalam matematik, inversely proportional bermakna volume ataupun pressure adalah like this. Kita terima macam ni. Ataupun kita terima pressure inversely proportional with volume. Okay? Dengan kata lain, apa maksud pressure inversely proportional dengan volume? Bila pressure tinggi, volume rendah. Setuju? Inilah apa yang Boyle's Law cakap. Dengan syarat, apa yang Boyle's Law cakap as a conclusion adalah when the pressure increase, volume will decrease. Dengan syarat at constant temperature and number of mole. Dan like I say, kamu nak belajar benda ni lebih detail, kamu akan belajar dalam tutor nanti. Saya tak nak bagi benda ayat apa-apa. Saya nak bagi konsep je. Alright, yang kita nak bermain hari ni dalam Boyle's Law dengan Charles Law 4 simbol je. Pressure, volume, temperature, number of mole. So saya nak kamu tengok 4 benda je. Bila pressure increase, volume decrease. Bermakna Boyle's Law akan bermain dengan pressure dan volume. Dengan syarat, dua lagi tu ada 4 benda. Dua lagi tu kena constant. Yang tu je saya nak kamu ingat hari ni. Tak payah banyak. Yang tu je kamu guna weh. Alright? Tak payah ayat pening-pening tak payah hafal. Ni je kena tahu dulu. Agree? And bila kamu bermain dengan graf kamu, kita nak pergi kepada graf kamu. Dan bila kamu bermain dengan graf kamu, your stimulator hari tu, proven. Apa yang saya cakap tadi, proven by using the stimulator. Kamu perasan pressure. Saya nak tengok dulu pressure. Kamu perasan pressure increase. Oh, awet. Tak boleh nak lukis straight line. Lama sangat tak menulis. Minggu tak menulis kan? Alright. Tak menulis tipu-tipu lah. Buat kerja je biasa. Pressure increase. Betul? And they agree on dalam Boyle's Law, pressure increase, volume kena decrease. Look at the volume. Dari 1000 bergerak hanya kepada 665 liter. So volume kat sini decrease sebab pressure saya increase. Kalau kamu baca dari bawah ke atas. Nampak? Dan graf yang kawan kamu dapat untuk Boyle's Law adalah pressure versus volume. Dan pressure yang Miss Wong minta adalah ATM kalau tak silap saya. Alright, ATM. Volume kita adalah liter. So, graph Boyle's Law. Setuju? Okay, kita tunjuk logik sikit lah. Sayang, kat sini adalah tekanan. Pressure tinggi. Kat sini adalah volume. Volume rendah. Okay, kita tengok titik hujung je.
Kat sini, pressure rendah. Pressure rendah. Tengok pada volume. Volume kat sini kosong. Volume tinggi. Nampak? So your graph. Agree? Semua dapat. Boyle's law tak ada masalah. Boyle's law antara yang senang. Yang ni. Ada Boyle's law 2 jenis graph yang saya dapat. Majority 2 jenis graph yang saya dapat like this. Graph ni tak salah. Okay, graph ni tak salah. Kita tengok kenapa graph ni tak salah. Masih tengok pada pressure guys. Pressure masih increase. Dari 0.77 hingga 1. Pressure masih increase. Kita tengok volume dia. Volume kawan kamu masih decrease. Setuju? Tapi kenapa graph dia jadi macam tu? Anybody? Sebab dia meningkat sikit-sikit. Sebab dia meningkat sikit-sikit. Sebab range yang kawan kamu ambil graf ni, range dia jatuh antara volume 600 sehingga 900 je. Saya rasa kat sini about 900. Okay. And then yang penting, pressure dia duduk antara sini je. Pressure duduk antara 0.6 sehingga 1. Range dia kecil sangat. Kalau siapa yang buat range kecil macam ni, kalau data dia hanya kecil macam ni, tak ada masalah, boleh. Tapi graf kamu tak boleh mula kosong. Okay, untuk siapa yang buat ni, sebab untuk graf, guys, kalau keluar exam, soalan ni dalam exam nanti dalam final dia boleh keluar untuk plot graf. Bila kamu plot graf atas kertas graf, alright, bila kamu plot graf atas kertas graf, dia kena meliputi 3/4 daripada kertas graf. Kalau dia kurang daripada 3/4 ataupun graf kamu adalah hanya separuh daripada kertas graf, graf kamu tak balik, kamu kena potong markah. So, skala tu sangat penting. Bila skala data kamu hanya daripada 0.77 sehingga 1. 0.77 sehingga 1, graf kamu tak yang mula kat kosong. Graf kamu boleh mula daripada, alright, graf kamu tak yang mula kosong sebab saya nak 0.77 pada pressure. So, saya mula mungkin 0.6. Betul? Alright. And then untuk volume saya mula daripada 665. So, volume saya boleh mula dari 500. Nampak? Dia tak perlu mula pada kosong. Untuk Boyle's law, dia tak perlu mula pada kosong. Ikut skala. Graf ni bukan salah. Tapi graf ni, skala dia salah. Sebab tu kamu tak nampak melengkung ni. Nampak tak? Boyle's law graph, everybody should know. Kalau siapa yang Google pun kamu akan nampak. Boyle's law graph dia patutnya adalah inversely proportional. Pressure decrease, volume increase. Pressure increase, volume decrease. Inversely proportional. Betul? Graph yang kawan kamu buat ni bukan salah sayang. Dia inversely proportional juga. Kalau Miss Fong zoom, dia inversely proportional juga. Tapi skala dia kecil sangat. Okay? Kamu kena tukar skala dia. Nampak? Okay? Teknik graph. Ingat ya, kalau nak plot graph, graph kamu kena meliputi 3/4 daripada graph paper kamu, baru graph tu betul. Graph apa-apa yang kurang daripada 3/4, especially separuh. Ramai budak suka buat separuh. Dia malas nak ubah tau. Dia asyik lukis portrait je. Kertas graph tu boleh pindah weh. Daripada portrait boleh jadi landscape. Mampu kadang-kadang kan. Kertas graph tak semestinya macam ni weh. Tau. Kertas graph boleh pindah. Apa kurang bijak betul. Especially Boyle's law. Boyle's law kertas graph biasa akan jadi landscape. Kamu nampak kot. Alright, kamu nampak kot. Landscape, bau graph tu akan jadi elok. Nampak? Okay. So, graph, make sure kamu akan belajar plot graph dalam kelas tutor nanti, even atas kertas graph. So, yang dalam exam memang kamu kena plot atas kertas graph. Kelas kita nak expose guna Excel. Sebab nanti masuk degree, kamu kena belajar buat graph atas Excel. Okay, kamu takkan boleh plot dah dengan data yang kamu ada banyak ataupun data yang negatif 0.0000 lebih, kamu takkan guna kertas graph dah. Kamu akan start guna Excel. So, kamu kena belajar macam mana nak plot graph guna Excel. Okay, sebab tu saya suruh buat lah. Boleh? Question? Okay? Alright. So, Boyle's law tak ada isu apa. Okay? Just, yang ni adalah antara yang saya buat. Contoh yang saya buat. Di mana saya tak letak pressure ATM saya tak letak dia hanya pada satu. Range yang saya letak pelik-pelik. Alright? Yang kamu letak macam skema sikit lah. Proper lah. Yang saya letak lain lah. Saya ada buat lebih daripada satu ATM.
Alright, dan range saya ada ubah. Saya ada lompat jauh satu, saya ada bergerak daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 7 atau mungkin 8. Lepas tu saya ubah jadi double. Okay, so kamu nampak volume of gas dia pun akan naik double. Okay, saya buat lebih kurang macam double. So kamu nampak lah volume dia pun akan naik jadi double. Nampak? Okay, so that is the graph. Like I said, graph kamu kena duduk dalam skala yang betul. Tu je. Okay, bila skala yang betul, kamu akan nampak the inversely proportional of your Boyle's law. Okay, boleh. Dan last but not least, untuk graph Boyle's law, sebelum saya masuk kepada calculation sikit, graph untuk Boyle's law kena sentuh semua titik. Dia bukan best fit line sebab dia bukan linear graph. Bila dia bukan linear graph, nampak tak dia ada pelik kat sini? Alright, kenapa dia pelik kat sini? Sebab double kat sini tak double. Okay, kat sini tak double. So, bila kamu plot, dia kena sentuh semua titik walaupun dia tak jadi curve yang sangat-sangat cantik. Bila Boyle's law, bila kamu plot Boyle's law lain kali, Boyle's law kena sentuh pada semua titik. Okay, graph yang boleh tak sentuh semua titik adalah linear graph. Y equals to mx. Graph macam tu boleh tak sentuh semua titik. Sebab kamu nak cari best fit line. Okay, kamu tak belajar fizik sebab tu saya nak cerita satu-satu. Kalau kelas fizik saya tak cerita dah. Yang belajar benda tu dalam fizik. So kalau graph, apa-apa graph yang curve, kamu kena sentuh semua titik. Faham? Tak boleh tinggal satu pun. Walaupun dia akan jadi pelik sikit kat situ, biar je. Biar dia jadi pelik. Dia kena sentuh semua titik. Okay? Boleh? Alright. And saya perasan ramai sangat yang hantar graph kat saya. Nak bagi tahu sikit markah pada graph. Ramai sangat yang hantar graph kat saya, dia label kat atas tu Boyle's law. Tak. Title graph. Ada siapa tahu? Graph title. Apa? Paksi apa versus paksi apa? Paksi apa versus paksi apa? Kamu nampak kot kat sini? Betul. Graph title bukan Boyle's law. Graph title yang ni pun tak lengkap. Saya letak volume versus pressure. Cheese. Yang ni pun tak lengkap. Dia patut yang lengkap adalah volume, unit, liter, versus pressure, alright, bracket ATM. Nampak? Tu adalah graph title. Alright, tu adalah graph title. Okay, dan saya cukup suka kalau soalan graph keluar. Saya sangat suka kalau soalan graph keluar. Skala, scale, satu markah dah. Data, titik-titik yang kamu letak sayang, titik-titik yang kamu letak berdasarkan jadual kamu. Titik-titik yang kamu letak, tak sambung graf lagi. Data satu markah dah. Nampak? Okay. And then graph. Graph tersebut yang kamu lukis, yang kamu sambung graph tu. Kamu sambung sama ada dia curve ataupun dia linear. Graph tersebut satu markah dah. Okay. The skala adalah termasuk label. The skala adalah termasuk label. Bermakna, sayang, kamu ada kata graph. Kamu tak dan label apa? Kamu tak dan titikkan graph tu. Kamu dan label, pasti ini adalah volume. Lepas tu, liter, pressure, ATM. Alright, kamu dah letak skala. Lepas tu tiba-tiba masa dah cukup. Kamu dah letak skala. Alright, lepas tu kamu dah label dah. Okay, graph yang saya nak lukis adalah volume in liter versus pressure in ATM. Okay, tapi tak ada nak titik-titik. Cikgu duduk depan nak kutip kertas. Like this, satu markah. Han tak buat apa weh? Apa yang Han buat? Soalan akan bagi tahu dah minta plot graph apa. Soalan dah bagi tahu dah apa versus apa. Betul? Han lukis je. Han salin balik je weh title ni. Han salin balik, Han letak paling banyak Han kena fikir sikit lah. Skala saya kena berapa ke berapa. That's it. Atas kata graph. Tak dan lukis, tak dan letak titik. Satu markah dah. Saya cukup suka soalan graph keluar. Okay? Letak titik-titik, satu markah. Letak graph, lukis best fit line tu, satu markah habis. Tak jawab apa soalan lagi, lukis graph je. Okay? Boleh?
Just nak betulkan balik lah sebab ramai sangat yang hantar kat saya title tu adalah Boys Talk. Title dia bukan Boys Talk. Graph adalah title graph sentiasa paksi Y versus paksi X. Sentiasa. Okay, sentiasa. Jangan lupa unit. Unit boleh berubah. Kita akan tengok soalan nanti. Unit boleh berubah. So, dia sangat bergantung pada unit yang kamu ada. Unit wajib lah sayang, as always. Alright, unit wajib lah. Okay? Alright. Boys Law ada masalah? Boys Law antara yang senang. Antara yang sangat senang. Tak ada teori banyak, tak ada konsep banyak. Benda yang kamu boleh nampak. Okay? So, bila kita kata dia adalah pressure inversely proportional dengan volume. Inversely proportional. Pressure tinggi, volume rendah. Okay? So, saya letak tadi mathematic like this. Betul? Kalau soalan tanya relationship. Soalan suka tanya relationship, perasan tak? Okay? Soalan tanya relationship, ni lah relationship dia. Alright, relationship bermakna kita akan guna simbol yang ni. Formula. Kalau soalan tanya formula of Boys Law, sama dengan. Nampak beza? Okay? Nampak beza? Matematik. Matematik sikit. Kalau relationship, yang ni lah relationship. Kenapa tiba-tiba bila jadi formula, dia akan jadi P1V1 equals to P2V2. Kenapa jadi macam tu? Simple. Daripada P inversely proportional dengan V. Okay? Sama dengan constant K. Alright? Sayang, darab. Apa yang berlaku adalah darab. P darab V. Okay? P darab V. So, dia akan jadi P darab V sama dengan K. Tapi pressure berubah. Constant takkan berubah. K tetap sama. Tapi saya ada keadaan kedua. Saya ada pressure pertama, volume pertama. Saya ada pressure kedua, volume kedua. So, bila K adalah sama, sebab tu kamu dapat P1, V1 equals to P2, V2. Nampak? Matematik lah. Kat sini adalah matematik. Soalan takkan tanya derive. Jangan risau. Jangan risau. Tak tahu benda ni, tak payah tahu. Soalan tak tanya derive. Cuma saya nak tunjuk je. Sebab budak selalu dia selalu akan confuse dengan benda ni. Kamu selalu letak P tu adalah per V. Tak. P tu adalah darab V. Dia darab silang. Okay, dia akan darab. So, P darab V dapat P1 V1 equals to P2 V2. Dan obviously, pressure adalah P. Alright. V adalah volume. Okay. Dan siapa yang ada tengok nota, siapa yang ada baca sikit, kamu perasan pressure ada banyak gila volume, unit. Betul? Pressure, siapa yang dah tengok, selalu yang kita jumpa ATM lah. Tapi pressure boleh dalam torque, pressure boleh dalam millimeter mercury, pressure boleh dalam pascal. Betul? Banyak. Soalan dan tutur pun banyak. Okay? Kat sini, pressure guna unit mana? Boleh guna mana-mana, tak kisah. Satu je syarat. P1 and P2 unit must be the same. Kamu boleh guna ATM. Soalan bagi ATM, gunalah ATM. Soalan bagi torque, tak payah gatal tukar. Dengan syarat satu, dua-dua unit adalah torque. Kalau soalan bagi Pascal, guna, tak ada masalah. Guna Pascal tu, syarat satu. Dua-dua kena sama. Kalau soalan satu bagi torque, satu bagi Pascal, tukar. Alright, tukar kepada satu yang sama. Mana-mana yang kamu minat. Kalau soalan bagi ATM dengan torque, tukar. Pilih satu je. Unit kena sama. Okay. Volume, sama juga. V1 and V2. Volume, masalah volume, liter atau mililiter lah. Kalau kamu tanya saya, mathematic wise, unit kena sama. Tak kisah liter atau mililiter. Tapi untuk chapter ni, soalan dia 99% volume kena dalam liter. Kita ada formula yang akan datang nanti. Kita ada formula lain yang di mana volume dia mesti kena liter. So nak hidup senang sayang, saya senang je. Chapter ni volume semua liter. Sebab ada formula. Untuk certain formula dia tak kisah. Tapi ada satu formula yang dia wajib liter. So daripada hang buat salah, baik kita senang, semua tukar liter. Okay? Setakat mililiter ke liter tutup mata boleh tukar sayang. Bagi 1000 dari 1000. Betul? Alright? So nak senang, volume untuk saya chapter ni volume semua liter. Yang ni saya akan ajar kat budak tutor saya. So senang. Okay? Volume semua kena liter.
Soalan? Yang ni lah Boyle's Law. Yang ni lah yang kamu akan guna. Alright, yang ni yang kamu kena guna. Yang ni yang kamu kena tahu. That's it. Tak ada apa dah. Okay, just very quick question. Okay, dah set? Okay, dah set? Very quick question. Habis dah soalan last pasal Boyle's Law. Alright, ngam-ngam setengah jam. Betul saya nak masuk Charles Law setengah jam. Lepas tu saya akan bagi pre-lab experiment 5. Okay, dah set? Hati-hati pada unit. Chapter ni satu je. Formula dia tak pernah susah. Formula dia semua senang. Satu je chapter ni, unit. Okay. Dah, Ika dah. Senang? Senang je kan? Okay. Soalan chapter ni nanti, yang ni baru soalan pertama Boyle's Law. So kamu tak nampak sangat tau. Tapi nanti bila kamu masuk tutor, chapter ni chapter senang. Jangan buat careless. Alright? Satu je saya nak cakap. Chapter ni jujur, formula dia tak ada apa weh. Formula dia cikai-cikai je. Tukar-tukar volume, tukar-tukar unit je. Okay, calculation dia tak ada pelik-pelik macam chapter 2 hari tu. Yang ada 10 kuasa berapa puluh, 10 kuasa formula panjang gila, ada 1 per n kuasa 2 lagi. Dia tak ada, formula dia tak ada susah. So, sebab tu saya cakap chapter ni chapter sangat senang. Okay, satu je unit. Dan bila saya jawab soalan ni, okay, especially bila dia objektif lah. Okay, bila saya jawab objektif, saya akan tulis, subjektif pun sama, saya jenis malah nak fikir. Saya akan tulis, saya akan bezakan dulu siapa nak jadi V1 saya, siapa nak jadi P1 saya, siapa nak jadi keadaan pertama, siapa nak jadi keadaan kedua. Okay, so apa yang Miss akan buat, saya nampak soalan bagi volume, soalan bagi pressure. So saya akan label yang ni V1, yang ni P1. Sebab isu paling besar kat sini, saya ada dua keadaan. Dan kamu tak boleh terbalikkan keadaan tu. So benda yang saya akan buat pertama dalam soalan ni, saya akan keluarkan dulu. V1, 325 dengan unit. P1 adalah 0.75 ATM. Saya akan letakkan dengan unit dia. Lepas tu, what will be the pressure? So yang ni adalah P2 when the volume drop to 0.26 liter. So Miss Wong keluarkan P2 adalah berapa? Kalau V2 jadi 0.26 liter. Dan saya, soalan senang. Dan saya yang nak saya tunjuk unit. Okay. Yang saya nak tunjuk satu je, unit. Dan kenapa Miss Wong still highlight untuk pressure walaupun pressure tak ada lagi. Ingat tak saya cakap pressure unit kena sama? Alright. Bermakna bila kamu guna formula P1, V1, P2, V2, your P that calculated unit mesti ATM. So kamu tak boleh kata, oh jawapan akhir aku unit apa? Mana aku nak tahu? Banyak sangat unit pressure. Torr ada, Pascal ada, semua ada. So unit apa? Depends partner kamu siapa. Nampak? Yang tu yang penting sebab yang saya nak cari. Sebab tu saya mula dengan dia. Jawapan akhir kena ada unit. Everybody knows that. Benda senang. Next, perubahan unit. And like I say, volume nak senang, saya nak liter. So, sukar pada liter bahagi 1000. Kalau tak tahu, tak tahulah saya. Bagi 1000, 0.325 liter. Setuju? Selesai. Dan, okay, ni benda pertama. Sayang, fikir logik. Saya tak buat apa-apa calculation. Tak pegang calculator, saya tak pegang apa. Tapi betul tak P2 kamu lebih tinggi daripada P1? Tengok value kamu. Betul tak P2 kamu lebih tinggi daripada P1?
Yang kamu kira. Setuju? Kenapa saya tahu? Anybody? Sebab volume of water rendah. Sebab volume. Sebab kita tahu pressure adalah bermain dengan volume. So, kamu sebenarnya especially objektif. Bila objektif, kamu ada jawapan A, B, C, D, betul? Sayang, Han nak tembak pun Han tahu Han boleh tembak mana. Sebab jawapan kalau P2 yang kamu ada, pilihan dia lebih rendah daripada 0.75. Salah dah. Kenapa Miss Wong kata kalau pilihan jawapan dia lebih rendah daripada 0.75? Salah. Tengok volume. Volume saya berubah daripada 0.325. Volume saya sekarang tinggi tak? Volume saya sekarang berubah jadi rendah. Ingat tak botol saya? Dalam keadaan apa volume boleh jadi kecil? Sebab kita bagi tekanannya lebih. So dengan kata lain, P2 kamu, pressure kena lebih tinggi. Nampak? So value yang kamu kira mesti kena lebih tinggi daripada 0.75. Saya tak tahu jawapan kamu berapa. Tapi yang saya pasti jawapan kamu kena lebih tinggi daripada 0.75. Agree? That's it. So, formula sangat-sangat senang. Tak ada isu apa-apa. Formula akan dapat markah. So, make sure tulis formula senang macam ni. Hang letak P1, P2, P1, P2. Hang tak boleh jawab apa pun dapat satu markah dah. Lepas tu kimia tak boleh dapat A. Pun tak faham. Senang. Okay, chapter yang sangat senang. Calculation yang sangat senang. Make sure gang yang sama masuk pada gang yang sama. Pressure yang kamu masuk adalah 0.75. Gang dia adalah volume 0.325. Jangan salah gang. Alright. Careless yang budak selalu buat dalam topik ni, dua je. Unit dengan gang. Kamu campur keadaan dia. Alright. Make sure kamu bezakan situasi pertama, situasi kedua. Letak dulu beza. And then P2 adalah yang kita nak cari. V2 0.26 liter. Tekan kalkulator, kamu dapat P2 kamu mesti dalam unit ATM. Jawapan akhir yang tak ada unit, tak ada markah. Okay? Alright, view dan jawapan? 0.9375. Setuju? Titik perpuluhan macam biasa guys. Titik perpuluhan macam biasa. Minimum 2 untuk jawapan akhir. Nak senang tinggal je semua benda 4. Okay? Tapi jawapan akhir minimum 2 atau 3. During calculation 4. Macam biasa. You know that. Okay? Question? Ada masalah? Senang. What I'm trying to show you adalah benda ni senang. Masuk tutor nanti jangan tak score. Chapter yang senang. Okay? Chapter yang sangat simple. Okay, masuk pada Charles Law. Oh, graph ni terrible. Graph ni terrible, horrible. Alright. Hazim ada? Hazim, your graph. Why you have 2 graph on your graph? Okay, Charles Law. Sama, kita bermain dengan 4 benda. Pressure, volume, number of mole, temperature. So, baca ayat tu, Miss Wong nak bezakan dulu satu benda. What is the same, which is constant, and what is changing. Which variable is changing, which variable is constant. State the volume of a fixed amount of gas. Fixed amount of gas bermakna yang sama. Constant adalah amount. Bila amount kat sini, maksud amount adalah number of mole. And back to the titik-titik. Kira titik-titik dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titik juga. Okay, gas yang sama lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titik juga. Same amount. Nampak? Titik-titik dalam soalan exam pernah keluar, jawapan dia adalah jatuh pada titik-titik tu. Kamu kena kira. Kalau dalam exam nanti, dia bagi lukisan yang ada dot. Dia bagi lukisan yang ada dot. Dot tu memainkan peranan. Tengok pada dot tu. Sebab tu saya ajar. Kalau tak, aku tak ajar lah weh titik tu. Takkan aku nak ajar kira titik. Soalan exam pernah keluar, dia berubah. Dia tak bagi tahu number of mole fix. Dia tak bagi tahu number of mole fix. Tapi lukisan dia macam tu. So, kamu kena tahu number of mole tu fix. Nampak? Okay, so titik-titik kalau ada lukisan dalam exam, bermakna lukisan tu akan memainkan peranan. Tengoklah lukisan tu.
Okay? Is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure. Constant pressure. Bermakna yang constant pressure. Dan saya bermain dengan 4 benda. Number of mole dengan pressure dah constant. Bermakna yang berubah adalah volume dengan temperature. Nampak? Yang ni lagi senang. Kamu belajar dari dulu lagi. Sains tingkatan, tak payah tingkatan, tahun 4, tahun 5, tahun 6 belajar sains pun dah belajar. Panas, benda tu mengembang ke mengecut? Mengembang, betul. Zaman saya belajar trek kereta api. Zaman apa belajar? Zaman saya soalan sains, haba panas dengan mengembang tu adalah trek kereta api kena ada gap. Soalan UPSR saya, kenapa trek kereta api kena ada gap, betul? Sebab panas dia mengembang. Kita nak bagi space matter tu mengembang. Betul? Okay lah, kita generasi sama lagi lah. Okay, bagus. Betul, saya ingat sangat soalan ni. Soalan yang paling senang. Kenapa trek kereta api mengembang? Sampai gigi ni, so ayah bawa pergi. Dulu rumah saya, rumah kampung je, waktu jauh sikit kat rumah saya tu, pekan satu lagi tu dia ada landasan kereta api yang lama, orang tak guna dah. So gigi, so abah bawa pergi tengok, nak tengok betul ke ada gap? Oh betul lah ada gap, tak tipu lah cikgu saya. Gigi, so ingatlah. Alright, ingatlah. So kenapa landasan kereta api ada gap? Sebab bila panas, dia mengembang. Dan yang ni saya tak perlu tunjuk apa pun kat kamu, semua orang tahu panas mengembang. Betul? Alright? Senang. Alright, tak percaya? Ambil lilin, ambil balloon satu, tiup balloon tu. Jangan tiup besar sangat balloon tu, supaya balloon tu still boleh mengembang. Letak balloon tu atas api sikit. Dua balloon yang sama saiz, satu jangan letak atas api, satu bagi letak atas lilin tu bagi panas sikit. Kamu akan nampak balloon tu mengembang. Okay? Kamu akan nampak balloon tu mengembang. Beli balloon mahal sikit, jangan beli kat kedai Eko. Kedai Eko tu, dia start dia pecah. Tak shock. Dia akan mengembang. Okay? So, bila panas mengembang, semua orang tahu. So, bila panas bermakna temperature tinggi. Dan mengembang bermakna volume tinggi. Sebab tu dia ada perkataan directly proportional. Directly proportional bermakna kalau benda tu naik, benda satu lagi akan naik. Dan samalah cerita dia adalah kalau benda tu turun, kawan volume pun turun lah, mengecut lah. Betul? Kalau panas mengembang, sejuk mengecut. Konsep. And mathematic wise, dia akan jadi directly proportional. Directly proportional akan jadi T directly dengan V. Ni adalah apa yang Charles Law cakap. Nak padam sikit. Banyak sangat menulis. Okay. So, apa yang Charles Law cakap? At the end of the day, 4 benda tu nak guna 4 simbol je. Temperature increase, volume increase. At constant apa? 4 simbol je. At constant pressure and number of mole. Habis? Betul? Tak pernah cerita, saya tak nak kamu tengok benda ni susah. Saya nak kamu nampak benda ni senang. 4 benda je. Temperature, volume, pressure, number of mole. 2 akan ubah, 2 akan kekal. 2 yang ubah macam mana? Alright? Dan semua, apa yang Charles Law cakap dengan Boyle's Law cakap, semua adalah benda yang kamu jumpa tiap-tiap hari dalam kehidupan harian kamu. Alright? Kalau kamu jumpa benda tu panas, lepas tu mengecut, bagi tahu lah. Saya nak tengok juga. Semua benda panas akan mengembang. Semua orang tahu benda tu. Oh, betul? Alright? So, bila tekanan tinggi, volume akan jadi kecil. Bila kamu tekan-tekan benda tu, luggage kamu tak muat nak balik ke MPP nanti, betul? Macam mana nak muatkan luggage kamu? Kamu akan tekan supaya volume dia jadi kecil. Betul? Betul lah nak balik ke MPP nak packing kan? Sampai luggage nak pecah. Kamu akan tekan duduk atas tu. Kamulah tekanan dia. Nampak? Benda yang kamu berlaku tiap-tiap hari. Benda yang orang kata tak payah hafal pun. Tu je. Tak payah hafal pun. Okay? So that is your Charles Law. Temperature tinggi, volume tinggi. Dan sedia ke nak balik ke MPP? Tak sedia? Are you given a choice? Are you still given a choice? You are given a choice to come back ke MPP or not. Tapi bila orang bagi rentas negeri, ni saya tak pasti kamu duduk kat rumah ke duduk kat hotel. Okay? Yang pasti saya duduk kat rumah is exactly the same thing. The same white wall. Alright, mak saya tak bagi balik kampung lagi. Saya no. Alright, hampa duduk diam-diam dulu. Mak saya takut. Saya nak balik kot sebelum hampa balik college.
Lama tak tengok dia kan. Kamu pergi berjalan satu Malaysia, tiba-tiba orang suruh minta balik KMPP, tak nak balik lah, takut COVID. Amboi, awak KMPP je ada COVID. Kat Cameron Highland tu tak ada. Bullshit. Oh, sorry. Alright, don't say that to your mom, but yeah. Yes or no? Kamu berjalan satu Malaysia, jam. Alright? And then suddenly nak balik KMPP, oh tak boleh, takut COVID. Oh God, please. Come on, man. Make a good choice. Know what is right, what is wrong. Okay? If you are still given a choice, pick the right choice. Okay? And I rasa pilihan yang diberi pada anda takkan last long kot. Kalau dah Kementerian Pendidikan, kalau pengarah Kementerian Pendidikan pun dah kata akan mula sekolah, saya rasa anda tak dikecualikan lah. So bersedia untuk packing lah. Okay? Untuk letak tekanan pada luggage kamu supaya volume dia boleh jadi kecil sikit dan kamu boleh pack banyak benda. Betul lah kan? Daily life, we apply whatever Boy's Law say. That is what we are doing. Okay? So, you can see over here, obviously, api saya besar lah. Kat sini api saya besar. Kamu nampaklah api saya besar. So, kamu nampak temperature dia lebih tinggi. Tengok mercury pun, kamu nampak temperature dia lebih tinggi berbanding T1. Okay? So, over here, your T2 is higher than your T1. Logic. Nampaklah. Okay? And nampak keadaan volume dia sama. Kawasan volume dia adalah sini. Kawasan volume dia adalah sini. That is our volume. Betul? That is our volume. Okay? So, kamu boleh nampak juga dengan jelas kat sini yang seperti yang kita setuju, V2 is much higher than your V1. Okay? So, kamu nampak nombor yang sama. Tekanan pula. Temperature tinggi, volume tinggi. Temperature rendah, volume rendah. Alright? Yang ni tak ada apalah. Okay, yang ni senang. Okay? Dan yang ni akan jadi problem, graph. Yang saya tunjuk yang okay, nanti saya tunjuk yang tak okay. Yang okay tak ramai. Graf yang saya minta kamu plot adalah graf volume of gas versus temperature of gas. Graf bukan Y versus T kan? Y versus T kan? Volume of gas versus temperature of graph. Or temperature of gas. Saya jadi confused bila hampa letak macam ni. Title of graph. Let's see. Let me check just very quickly. Very quickly. Saya ada dekat graf saya. So kita tengok graf saya. Ini graf saya. Boleh betul? Betul? Y versus X. Hampa jangan buat aku confused. Y versus X. Graph title yang saya check pertama adalah Y versus X. So graph title untuk kamu patutnya adalah temperature in degree Celsius versus volume in liter. Okay? Alright? Setuju? Okay, selesai. Graph ni saya terima. Okay, graph ni saya terima. Kenapa graph ni saya terima dan kamu wajib mula dengan kosong? Graph untuk Charles wajib mula pada kosong. Sebab nanti kita nak buat extrapolate. Sebab nanti kita nak panjangkan dia. Bila kamu nak panjangkan graf tu, dia kena jatuh pada kosong. Okay, dia kena jatuh pada kosong. Dia bukan kena jatuh pada kosong. Dia kena mula dengan kosong supaya skala yang betul kita boleh panjangkan dia. Okay, and from the graph you can see bila you can see the graph adalah graph meningkat. Kenapa graf meningkat? Sebab bila volume tinggi, pressure tinggi. Alright, vice versa, bila temperature tinggi, volume tinggi. So dia adalah directly proportional. Graf dia adalah mesti graf meningkat. Okay. Ni kalau dalam exam. Alright, ni ajar nak saya siap. Yang ni kalau keluar dalam exam, your linear graph. Okay. Kadang-kadang data yang dia bagi bukan data macam ni. Dia tak jadi data perfect. Dia tak jadi data yang selalu kena kat line, atas line. Biasalah exam, mestilah ada 1-2 titik yang kita akan bagi yang lari sikit, betul? So, bila dia ada linear graph yang tak kena pada semua titik, kamu boleh cari linear graph yang di mana dia kena titik sebanyak mungkin, tetapi kalau ada off, mungkin dia akan off
seminimum yang boleh. Kamu cari tengah-tengah. Yang paling straight, paling elok, perbezaan kiri kanan yang paling minimum. Okay? Jangan pilih graph. Okay, that is your best linear graph. Jangan pilih graph yang dia boleh sentuh semua titik. Katakan dia boleh sentuh semua titik, tapi tiba-tiba ada satu titik kat sini. That is not your best fit line. Okay, that is not your best fit line. Okay? So best fit line biasanya dia kalau nak lari 1-2 titik yang kamu lari tu kena sangat dekat dengan line kamu. Dia tak kena, tak apa dia tak kena. Tapi dia still kena sangat-sangat dekat dengan line tersebut. Nampak? Okay, that is what we call best fit line. Okay, so linear graph boleh cari best fit line. Dan guna pembaris lah, obviously. Macam mana pun sayang, satu je, kena titik sebanyak yang mungkin. Okay, kena titik sebanyak yang mungkin. Kalau nak off, 1-2 sahaja kamu boleh off. Okay, 1-2 sahaja kamu boleh off. Dan tips a bit lah. Antara saya dengan kamu, tips a bit lah. Sebab ramai tak masuk kelas, biar dia orang tak tahu. Biasanya titik first dengan last tu, kita akan make sure dia kena. Bila kamu ada pembaris, titik first dengan last tu kita akan cuba bagi kena. So kita akan adjust yang tengah-tengah aja. Tu cara yang senang nak cari best fit line. Hang jangan cari like pening-pening, tak payah. Biasa titik atas, titik first dengan titik last tu kita memang nak bagi dia kena. So kamu adjust kat situ je lah. Alright, kamu akan adjust kat situ je. Nampak? Alright, that is your best fit line. Okay, just what I'm trying to tell you over here, kalau dia adalah linear graph dan dia tak dapat sentuh semua titik, tak ada masalah. Tapi cari yang paling dekat dan cari yang paling boleh sentuh paling banyak titik. Okay, ada yang duduk kat hotel ke? Tiba-tiba. Yang blur background ataupun ganti background dengan animation tu mesti something. Yang tak buka webcam duduk atas kereta lagi apa? Duduk kat kamera apa? Apa dah? Okay, tak apa. So, tak cerita lagi yang tak masuk kelas. Okay. So, that is your Charles Law graph yang saya terima dan saya suka. Okay, antara graph yang saya terima dan saya suka. Dan kamu boleh nampak kat situ sayang, volume of gas kamu menurun. So, kamu nampak temperature dia pun menurun sehingga negatif. Okay, setuju. I'm happy with that. I'm not so happy. Yang ni pun I'm happy with it. Pressure tetap 1 atm. Kamu nampak. Title check balik title kamu. Title kamu adalah temperature Y Y dulu. Paksi Y dulu. Temperature in degree Celsius versus volume in liter. Okay, check balik. Yang ni pun saya suka, volume kamu meningkat ya. Volume kat sini rendah, lepas tu volume kat sini tinggi. So temperature kat sini rendah, temperature kat bawah tinggi. Fine, I'm happy. Okay. Not so happy is one thing. Perasan nak graph dia tak mula dengan kosong. Tengok sikit kat sini. Graph dia tak mula dengan kosong. Okay. Graph ni tak salah. Tapi kalau graph ni kita nak extrapolate. Dan BM panggil apa? Tak tahulah. Extrapolate, hang tahu extrapolate? Sebab nanti saya nak tunjuk kita nak extrapolate graph ni. Betul. Kita nak panjangkan graph tu. Saya tak tahu ayat perkataan dia apa. I don't know what we call in BM. We want to extrapolate the graph. Your scale must be start with 0. Okay. Alright. Yang tu lah. Okay, yang tu. And then, yang ni. Azim, what is this? Antara yang saya cukup tak minat. I don't know what is this. I don't know why we have two curve. Your axis is wrong. Anyway, this is your reading. First reading, second reading. I don't want first reading, second reading way. Alright, by the way, Charles Law spelling. Charles S. Law. Okay? Definitely not the graph that I want. On one graph paper, you should have only one graph lah. Okay? Ni adalah antara yang saya cukup tak minat ni, buat semata-mata nak hantar je ni. Tak, ada. Masa saya buat tu, saya confused. Saya sampai message Farah sebab saya confused pasal graph tu. Wait, hang kan pergi kat YouTube, type satu benda je. Plot graph in Excel. Betul tak guys? Betul tak? Dia ajar step by step, betul tak?
Kan? Betul Bidan? Ada kan? Bidan pun tak aktif, betul tak? Saya dulu pun tak aktif. Cikgu saya pun buang je. Masih pergi, saya dalam masa matrik memang tak belajar laptop, tak guna apa. Bayangkan pergi dekat degree, tiba-tiba pencerahan so plot graph guna Excel. Aku pun apa benda lah benda ni. Hang Google je. Hang Google je kat YouTube. How to plot graph on Excel. Dia keluar step by step. Betul tak? Hang aku. Sebelum saya bagi kerja, saya dah make sure kerja tu kamu boleh buat baru saya bagi. Saya dah cari dah benda tu ada. Kan Bidan kan? Ada video yang step by step. Saya ingat lagi video yang dia sampai zoom tekan kat icon mana untuk plot graph, macam mana nak key in data, right? Hampa kelentong aku. Cheers. This is the graph that I plot. This is the graph that I plot where I have volume versus temperature. My volume right now again in liter, temperature is still in degrees Celsius. Saya nak besarkan sikit graph ni. Okay. Oops. Apa maksud extrapolate? Saya nak besarkan graph ni sikit. This is what I mean extrapolate. By the way, before I go extrapolate, kalau kamu ada graph depan kamu dan graph saya, kamu perasan graph saya berubah. Paksi saya. Saya memang plot dia terbalik. Bukan saya tersalah. Saya memang plot dia terbalik. Sebab saya nak tunjuk kat kamu, bila saya plot volume versus temperature, dengan kamu plot temperature versus volume, perasan tak shape dia sama? Perasan tak shape dia sama? Sebab saya nak buktikan satu benda. Bila temperature, volume increase, temperature pun akan increase. Vice versa. Sama sahaja dengan temperature increase, volume increase. Benda yang sama. So dalam exam, dua-dua graph boleh keluar. Baca betul-betul soalan nak volume versus temperature ataupun temperature versus volume. Look at the graph and look at your graph and my graph. Shape dia sama. Kalau saya tak suruh tengok pun, kamu tak perasan pun. Mungkin kamu rasa benda yang sama je. Betul? Okay? But in fact, saya plot benda yang berbeza berbanding apa yang saya suruh kamu plot. Nampak? Okay? And the main reason saya nak tunjuk, they are exactly the same. The relationship is the same. Okay? Dan wajib mula dengan kosong. Look at it. Saya wajib mula dengan kosong. Kenapa mesti kena mula dengan kosong untuk dua-dua paksi X dengan Y? Sebab saya nak buat extrapolation. Okay? Saya nak kamu buat extrapolate. So, benda yang kamu kena buat untuk hari ni, satu je untuk siapkan eksperimen 4. Satu je. Kamu kena ambil balik graph yang kamu ada. Kamu kena extrapolate graph kamu kepada satu benda. Absolute temperature. Absolute temperature untuk Charles law bermaksud temperature dia adalah negatif 273.15. Okay, kita tengok graph kawan kamu. Bukannya ni, kita tengok graf kawan kamu sikit. Not this satu yang saya pilih, yang ni. So, kena ubah balik graf kamu. Kalau graf kamu tak kosong, make sure graf kamu sekarang adalah kosong. Kamu kena plot balik hanya Charles law. Alright, boys, majority betul. Tak ada isu, cuma skala je kalau problem pun. So, do me one thing. Guna balik graf kamu, data kamu tak payah buka stimulator, semua tak payah dah. Do me one little favor. Extrapolate sikit graf kamu, okay, tambah skala, sehingga ada kat sini 20, so kamu ada negatif 100, okay, turun lagi sehingga kamu ada jumpa negatif 273.15, okay, saya nak kamu extrapolate sehingga graf kamu adalah 273.15, sentuh titik 273.15 tu. That is your absolute zero temperature. Alright, that is your absolute zero temperature. Okay. Kenapa kena mula dengan kosong? Inilah sebab dia. Sebab kamu kena panjangkan graf tu. Bila kamu kena panjangkan graf tu, skala dia tak boleh lari, dia kena mula paksi Y dengan paksi X, dua-dua kosong. Faham? Okay, boleh? So, Charles law sahaja saya nak kamu plot balik sebab ada yang betul. Tapi ada yang Hazim lah antara yang bila saya check tu, apa benda apa hantar kat saya. Aku macam, hang hantar semata-mata ingat aku tak check Hazim. Alright, ada lagi yang lain tapi biasalah saya ambil yang paling drastik. So, plot balik graf tu. Okay, jangan bagi alasan kat saya,
Hang boleh buat macam-macam kat TikTok, hang boleh buat macam-macam yang saya tak pernah ajar tapi saya suruh plot graph hang tak boleh buat. Ketuk kepala hang. Pergi cari kat Google, kat YouTube. Okay? So, I want you to replot your graph Charles law. Siapa yang dah betul, sambung guna yang graph betul tu. Buka balik pada Excel, extrapolate sehingga 273.15. Okay? Tak boleh sampai 273.15, sampai negative 273 pun saya terima. Okay? So, what is actually absolute temperature? So the question, apa benda tu absolute zero temperature? Pada temperature ini, that is our temperature. Alright, apa yang Charles Low cakap, pada absolute this temperature, but this low of temperature, volume akan jadi kosong. Kita boleh ada satu keadaan yang di mana saya sejukkan gas kamu. Saya sejuk, weh sayang, negative 273.15 degree Celsius, kita mati dah weh. Alright. Okay. When I was in UK, salji negative 5 pun saya rasa nak mati. Okay. Paling teruk, I think negative 10, negative 1 pun dah boleh ada salji. Negative 1, negative 2 dah ada salji dah. Okay. Negative 5 is like perfect weather. Negative 10, you feel like dying. Alright, you tak nak keluar dah. Okay. Negative 273, you are dead. So, apa yang dia kata adalah temperature sekarang super low. Betul? And we agree on bila temperature decrease, volume decrease. Right? Dan apa maksud absolute zero temperature adalah volume kamu pada suhu serendah ini, volume kamu bukan sikit, volume kamu bukan rendah, volume kamu adalah kosong. Dengan kata lain, temperature yang paling rendah kita boleh sampai untuk satu-satu gas adalah this absolute zero temperature. Sebab saya tak boleh kata gas saya volume negatif. Kalau volume kamu negatif, gas tu ada ke tak ada? Betul? Volume gas tu paling rendah kosong lah. Tak ada, kosong lah. Betul? Dia tak boleh negatif. So, volume paling rendah adalah kosong. Bila masa gas kamu boleh capai volume kosong? Charles kata negative 273.15 adalah paling rendah temperature boleh pergi sehingga volume gas jadi tak ada, jadi kosong. Okay? Itu maksud absolute zero temperature. Absolute zero temperature is when the temperature hit 273.15 degrees Celsius and the volume hit zero. Clear? Itu je yang dia nak cakap. Sebab kamu kata suhu lagi rendah, volume lagi rendah. So, kalau suhu makin rendah, apa jadi pada volume? So, akan ada satu masa volume gas jadi kosong lah. Betul? So, volume gas jadi kosong tu suhu berapa? Negative 273.15 degrees Celsius. Okay? Boleh? Alright? Dan kenapa kita kena guna cara extrapolate? Kenapa kena guna cara extrapolate ni? Sayang, tak ada siapa boleh buat amali sampai negatif 273.1 darjah Celsius. Mati dah weh. Mesin pun mati dah. Mesin tu pun jadi keras sejuk. Alright? So kita tak boleh ada eksperimen. Apa yang kita boleh buat adalah kita buat eksperimen pada suhu yang kita boleh jumpa. Kita buat eksperimen pada suhu yang kita boleh dapat. Lepas tu kita extrapolate the graph. Kita panjangkan graph untuk trend tersebut. Okay? Boleh? Charles pun dapat guna cara ni. Charles tak buatlah negatif 273.15 darjah Celsius tu, dia mati dah. Okay? Boleh? Make sense? And that is what Charles said. So dalam Charles ada satu je. Charles graph mesti kena mula dengan kosong sebab kita kena buat extrapolation. Tu je. Okay? Dan untuk graph Charles sebab dia adalah linear, temperature tinggi, volume tinggi. So graph untuk Charles boleh jadi volume versus temperature. Graph untuk Charles boleh jadi temperature versus volume. Sama. Tapi baca soalan. Tengok betul-betul soalan nak yang mana. Tapi bentuk graph dia takkan ubah. Bentuk graph dia mesti still adalah linear. Okay? Make sense? Okay? Easy? Alright. And last thing, formula. Same thing. Volume directly proportional with temperature ataupun temperature directly proportional with volume. Volume. Matematik, darab silang. Betul? So, bila darab silang, dia akan jadi V1 over T1 ataupun T1 over V1. Boleh. Mana-mana boleh. Tapi yang kita biasa guna adalah V duduk atas, T duduk bawah. Tapi kalau kamu tanya saya, sama je kan? Betul tak? Sama je kan? So, tapi kita stick with one. Tak payah apa-apa banyak.
We stick with 1, kita akan guna V1 over T1 sama dengan V2 over T2. And the biggest problem, masalah dunia, unit. Kat sini tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Bila saya kata tak ada pilihan, tak boleh pilih. Kamu wajib tukar. Volume mesti dalam liter. Macam biasa. Okay, temperature rasa-rasa? Temperature rasa-rasa? Kelvin. Temperature dalam semua gas mesti Kelvin. Tak boleh ubah. Okay. And a bit of conversion. 0 degrees Celsius equals to how many Kelvin? (273 Kelvin). Lebih tepat. Kalau siapa yang nak lebih tepat, 0.15 Kelvin. Dua-dua saya terima. 0.15 lagi tepat, tapi tak 0.15 pun kita terima. So dengan kata lain, kalau saya ada degree Celsius, kalau saya ada degree Celsius, apalah saya duk tulis kosong. Kalau saya ada degree Celsius, Miss Mo nak tukar kepada Kelvin, okay? Proses dia bukan darab bahagi. Untuk kes ni, proses dia adalah tambah 273. Nampak? Okay, sebab biasa kalau conversion unit kita adalah darab atau bahagi, betul? Kat sini bukan darab atau bahagi. Yang ni jangan lupa. Benda senang je, jangan lupa. Dia adalah tambah. Daripada degree Celsius kepada Kelvin, kita tambah 273. Boleh? Dan untuk Charles Law, formula tak boleh ubah. Unit formula tak boleh ubah. Volume kena liter, temperature kena Kelvin. Faham? Yang ni tak ada pilihan. Tadi kita ada pilihan. Kita kata sama boleh ya. Janji ATM. Tol. Kat sini tak boleh. Tak boleh guna degree Celsius. No. Everything must be in Kelvin. Okay? Alright. So, this one. Ni bukan soalan apa. Ni soalan pre-lab. Siapa yang dah buat pre-lab, dia ada soalan ni. Okay? Ni adalah soalan pre-lab. Tak ada apa. At 0.3 gram of gas Y at 3 atm was filled in a glass with volume 82 milliliter. Calculate the volume of gas Y if the temperature of the gas changed from 27 degrees Celsius to 54 degrees Celsius at 3 atm. So, apa yang soalan buat, dia saja bagi value banyak-banyak tapi buat kamu confused. Benda ni, maksud dia, benda ni constant. Betul? Yang ni adalah amount fixed. Yang ni adalah pressure constant. Kenapa saya tahu pressure constant? Sebab saya bermula dengan 3 atm, saya nak keadaan 3 atm. Nampak soalan? Dia trick dia bagi data banyak tapi pada yang tu yang constant. So, constant kamu sekarang adalah 3 gram. Constant kamu adalah 3 atm. Benda ni tak berubah. Bermakna yang berubah adalah volume, berubah adalah temperature. And the biggest trick, macam biasa, the biggest trick of temperature, dia bagi dalam degree Celsius. And like I always say, masalah utama dalam Charles Law, Boyle's Law, siapa situasi pertama, siapa situasi kedua. Pilih. Kalau kamu kata volume ini adalah V1, was filled in a glass with a V1 of 82 milliliter, calculate the volume of the gas if the temperature change from. So, saya letak yang ni sebagai T1. Saya bermula dengan 82 milliliter, 27 darjah Celsius. So, V1 kita adalah 82 milliliter. T1 saya adalah 27 degrees Celsius. Tak convert lagi. Next, saya nak cari V2. V2 adalah berapa? Kalau T2, saya adalah 54.0 darjah Celsius. Sebelum kira. Saya tahu kamu dah kira. Sebelum kira, fikir logik. Volume akan tinggi atau volume akan rendah? Rasa-rasa? Awak ni? Tinggi. Volume akan tinggi sebab? Sebab temperature tinggi.
saya akan tahu sebelum saya kira apa-apa, jawapan yang kamu kira, V2 kamu mesti lebih daripada V1. Betul? Sebab apa? Sebab T2 saya lebih tinggi. Suhu saya dah naik, volume saya mesti lagi tinggi. Nampak tak trik ni boleh guna kat objektif? Senang lah, jimat masa. Betul? Okay? So, dan satu lagi sayang, Han dah tahu dah jawapan kamu lebih kurang berapa. Kamu dah tahu dah jawapan kamu mesti lebih tinggi daripada 82 mililiter. And sebelum apa-apa, as I said, unit tak boleh ubah, unit mesti liter dengan Kelvin. So, tukar semua benda kepada unit yang betul. 82 milliliter is 0.082 liter. 27 degree Celsius adalah 273. So, 300 Kelvin. Betul? Correct me if I'm wrong. Okay, yang ni pun 273. So, temperature dia kat sini. 200, 300, 327 Kelvin. Betul ke? Saya congak je. Tekan set. Aida, yes. Arifah, yes. Okay. So, formula macam biasa. V1 over T1 equals to V2 over T2. Senang. Kalau kamu dah label betul-betul siapa situasi pertama, unit dia apa, siapa situasi kedua, unit dia apa, kamu masukkan je lah. 0.082, T1 kamu 300 Kelvin, V2 kamu yang kamu nak cari dalam liter, temperature kamu 327 Kelvin. Kamu akan dapat V2. Nampak? Okay. Easy. Redha, jawapan? 0.0838. 0.08938. Unit? Unit liter. Kenapa liter Redha? Sebab dia nak V. Sebab dia nak V. Kenapa bukan mililiter? Sebab dalam volume kita guna liter, kita tak guna ml. Untuk cara Sebab kita masukkan value ni adalah value liter. So, volume liter. Nampak? Antara masalah dunia. Bukan masalah dunia lah. Memang masalah topik ni adalah sebab senang sangat kot budak struggle. Kamu excited nak buat sebab formula senang sangat. Masalah topik ni satu je. Unit. Satu je. Formula dia tak pernah susah. Tekan calculator. Kamu tak pernah tekan calculator sesenang ni sepanjang sen ni. Betul? Alright. Ni lah paling senang. Alright? Sangat senang. Bahagi darab. Pindah-pindah tu je. Satu je sayang. Unit. Chapter ni memang kita akan bermain dengan unit. So, berhati-hati dengan unit. Sebab tu kalau kamu perasan, every time bila Miss Wong tulis value dia, Miss Wong salin value dia, saya akan salin dengan unit. So, saya akan tahu sekarang value ni adalah unit apa. Jawapan saya kena dalam apa? Jawapan saya kena dalam liter. Sebab saya akan tukar kepada liter. Value yang saya masukkan adalah liter. So, volume yang saya kena kira mesti dalam liter. Nampak? Nampak? Easy? That's it. Alright, that's it. So, as a conclusion, kita belajar dua benda. Dua benda yang sangat senang. They are Boyle's Law. And in Boyle's Law, saya bagi summary yang sangat-sangat ringkas. Boyle's Law, kita cerita pasal pressure dengan volume. Betul? So, kita cerita pressure tinggi, volume rendah, pada constant. Saya dah tulis dah, siap-siap. Constant, saya akan bermain dengan pressure, volume, temperature, number of mole. PV dah guna. So, constant temperature and number of mole. Selesai. Betul? So, P naik, V turun. Bermakna P adalah inversely proportional dengan V. Betul? Satu naik, satu turun. Inversely proportional. Tengok matematik. Darab silang. Nampak darab silang dia? Tak payah hafal pun. Darab P darab V. So, dia akan jadi darab P1 V1 equals to P2 V2. Kenapa saya ajar macam ni? Sebab saya tak nak kamu hafal formula tu. Ataupun tiba-tiba masuk exam terlupa, blur. Kan? Hampa kan selalu ada panic attack hampa ada isu-isu ni. So tak ingatlah P dengan V tu darab ke bahagi. Tengok darab silang. Selesai. Nampak? Okay. So settle, unit kena sama.
Alright, unit kena sama. Alright, unit kena sama. Bila bermain dengan calculation satu je lah sayang. Unit kena check. Kamu kena check unit tu. Alright. Selesai pasal Boyle's law. Tak ada apa dah. And then bila masuk pada Charles law. Sama. Alright, Charles law ada 4 benda. Charles law cerita pasal track. Okay, track kereta api. Bila panas kena mengembang. So bila panas, temperature tinggi, volume mengembang. Betul? Bila temperature tinggi, volume mengembang. Ada 2 lagi. Constant akan jadi siapa? Constant akan jadi pressure dengan number of mole. Habis? 4 benda je. So kalau 2 tu berubah, 2 lagi constant lah. Nampak? Dan temperature naik, volume naik. So temperature naik, volume naik adalah directly proportional. Darab silang bermakna V akan bawa turun. T akan bawa turun. Betul? So kamu akan wujud V1 over T1 equals to V2 over T2. Nampak? Tak payah hafal pun. Kan? Tak payah hafal pun. Right? So, volume kena liter. Volume kena liter like we agree. Temperature yang ni tolonglah sangat-sangat. Temperature mesti Kelvin. Tak boleh ubah. At any point in your life. Okay? Boleh? Okay? Dan sebelum kita berakhir. Topik ni kita akan sangat banyak bermain dengan pressure, volume, temperature, number of mole. Sangat banyak. Kalau siapa yang dah start tutor kamu mungkin dah masuk, saya tak tahulah. Kalau saya ajar budak tutor saya, sebab unit akan jadi isu besar. Betul? Lagi isu besar bila kamu diberi pilihan. Kalau masuk kedai tu ada satu je menu, hang tak fikir nak minum apa, hang minum yang tu lah. Betul? Tapi masalah dia bila pergi ke, Blackville, bila pergi kat kedai-kedai bubble milk tea whatsoever, wah menu 200. Hang guna 10 minit nak pilih nak minum apa. Tapi kalau tak ada pilihan, hidup kamu senang. So, I want to make your life much easier without bagi pilihan banyak. So, I would say volume in liter. I would say temperature in Kelvin. Untuk chapter ni, 3 benda tak payah ubah. Alright? Number of mole in mole. Senang. So, kalau nak ubah, satu je. Pressure. Kalau nak lagi senang, lagi malas nak fikir, pressure yang paling senang nak guna. Alright? Yang ni boleh ubah. Depends pada keadaan, depends pada formula. Tapi kalau saya jumpa budak yang struggle sangat nak tukar-tukar unit dia, bila masa nak guna ATM, bila masa nak guna TOR, dia ada pelajar macam tu. Kalau hang rasa struggle sangat, hang malas sangat nak fikir, tak payah fikir. Pressure paling senang ATM. Okay? Because I know when unit is a big problem, tapi formula senang, soalan senang, tapi unit hang salah. So untuk kurangkan salah tu, tak payah bagi pilihan. Aku tahu perangai apa. Nak senang, tak payah bagi pilihan. Macam tu habis. Yang tu paling senang betul. Bila bagi pilihan tu, dia start mau apa-apa dah. So nak senang, inilah pilihan yang kamu akan guna. Alright, inilah unit yang kamu akan guna untuk the entire topic 5. Nanti bila masuk tutup. Saya tak tahulah budak saya tak pandai. Kamu pun pandai. So bolehlah ikutlah kamu nak guna unit apa. Tapi kalau budak saya ajar macam ni lah. Okay. Alright, so depends cikgu tutor kamu. Tapi my tips adalah berhati-hati kat unit topik ni. Okay, boleh. And I try to simplify as much as I can. Saya ajar tak banyak menggunakan amali, saya ajar banyak guna konsep. Sebab benda ni benda baru, kamu tak pernah jumpa kat SPM. Kamu tak pernah jumpa dia sebagai Boyle's law, kamu tak pernah jumpa dia sebagai Charles law. Tapi kamu dah pernah jumpa dia sebagai konsep. Alright? Kamu dah tahu benda konsep tu, temperature tinggi, benda tu mengembang. Benda tu kamu tahu. Tapi kamu tak belajar dia sebagai Charles law. Tu je. So, saya ajar banyak teori lah. Okay? Berbanding dengan amali. Boleh? Question? Ada? Sama juga topik eksperimen 5 nanti. Untuk eksperimen 4, eksperimen 5, eksperimen 6 adalah semua benda baru yang kamu tak pernah jumpa kat SPM. So saya akan banyak ajar teori berbanding amali tersebut. Berbanding benda tu nak buat macam mana, mungkin tak payah cerita sangat lah. Saya akan banyak kenapa benda tu jadi macam tu. Conclusion dia apa. Saya rasa benda tu lagi penting untuk tolong kamu final. Okay? So saya akan upload pre-lab. Masuk kat Google Classroom macam biasa hantar sebelum hari Jumaat. Okay.
Dan kita akan bincang next week adalah pre-lab dan juga eksperimen 5. Okay, kita akan buat soalan teori tu sikit. Okay. Pergi Google kalau eksperimen 5 nanti, kamu akan guna benda ni, Le Chatelier Principle. Kalau siapa yang dah ada nota penuh yang kamu beli kat KO, boleh tengok benda ni. Kamu akan banyak menggunakan konsep Le Chatelier Principle. Tak ada calculation langsung, semua teori, semua explanation. Boleh baca sikit yang ni. Okay? The main keyword untuk the entire experiment, Le Chatelier Principle. Question? Alright? It's a first weekday, come back sebab tu saya tak ajar benda ni. Kalau ikutkan saya nak ajar hari ni, tapi bagi otak kamu warm up balik, bagi kita belajar benda yang senang, kita akan balik kepada benda ni 2 jam minggu depan. Boleh? And study this first because you will be telling me what happened. Alright? Okay, have a good day and I think I'll see you next week with Le Chatelier Principle Experiment 5. Alright? Have a good day and I'll see you next week. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Pesan kat kawan-kawan kamu buat lah. Okay? Alright, Okay, thank you. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sure.